Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada 31 Oktober 2022 berlakunya insiden kren runtuh di Lumut. Mengikut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 2 lelaki telah maut dalam insiden berikut, manakala seorang lagi cedera dalam insiden runtuhan kren ketika kerja-kerja pemotongan di sebuah kilang berdekatan kawasan perindustrian Kampung Aceh. Di sini, saya ingin mengenal pasti bahaya-bahaya yang sering berlaku ketika di tapak pembinaan. Bahaya yang pertama adalah komunikasi yang lemah. Komunikasi yang lemah di tapak pembinaan berkaitan dengan keadaan di mana pekerja, penyelia, kontraktor dan pihak berkepentingan lain gagal berkomunikasi dengan berkesan, mengakibatkan kemalangan, kesilapan dan kelewatan. Beberapa faktor yang menyumbang kepada risiko komunikasi yang lemah di tapak pembinaan. Yang pertama adalah bahaya yang tidak dilaporkan. Bahaya yang berpotensi mungkin diabaikan jika kekitangan tidak digalakkan untuk melaporkan bahaya keselamatan atau situasi nyaris-nyaris kerana takut akan tindakan balas atau kekurangan mekanisme pelaporan yang berkesan. Yang kedua adalah miskomunikasi. Apabila arahan, rancangan atau spesifikasi projek tidak dikomunikasikan dengan jelas, pekerja mungkin tersalah tafsir apa yang diharapkan daripada mereka. Yang ketiga adalah kelewatan dalam tindak balas kecemasan. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan, komunikasi yang tidak mencukupi boleh menyebabkan kelewatan dalam memaklumkan perkhidmatan kecemasan atau mendapatkan kaki tangan yang cedera tentang penjagaan yang mereka perlukan. Bahaya yang seterusnya adalah jatuh dari tempat yang tinggi. Ia merujuk kepada kemalangan di mana pekerja binaan atau individu yang terlibat dalam aktiviti pembinaan jatuh dari permukaan atau struktur bertingkat ke aras yang lebih rendah. Beberapa faktor menyumbang kepada risiko jatuh dari ketinggian di tapak pembinaan. Yang pertama adalah bahagian tepi yang tidak dilindungi. Kekurangan pagar, jaring keselamatan atau penghadang di sekitar kawasan kerja bertingkat boleh menyebabkan terjatuh secara tidak sengaja. Yang kedua adalah tangga dan perancah yang tidak selamat. Penggunaan atau persediaan tangga dan perancah yang tidak betul boleh mengakibatkan terjatuh. Yang ketiga adalah pelindungan jatuh yang tidak mencukupi. Kegagalan menggunakan sistem penangkapan jatuh peribadi seperti abah-abah ataupun layat apabila mereka di tempat tinggi. Yang keempat adalah keadaan permukaan kerja yang buruk. Permukaan kerja yang licin, tidak rata atau bersepah boleh meningkatkan peluang untuk jatuh. Bahaya jentera dan peralatan juga menjadi salah satu bahaya di tapak pembinaan. Ia merangkumi pelbagai potensi bahaya yang berkaitan dengan penggunaan jentera dan alatan berat semasa aktiviti pembinaan. Kategori bahaya ini termasuk tetapi tidak terhad kepada yang pertama adalah peralatan berat seperti jengkaut, jentolak, gren dan pemuat yang boleh menimbulkan risiko disebabkan saiz, berat dan potensi untuk terbalik atau kemalangan. Yang kedua adalah alat kuasa termasuk gergaji, gerudi, pengisar dan senapan paku yang boleh menyebabkan kecederaan melalui sentuhan, sogokan atau serpihan terbang. Yang ketiga adalah peralatan pengendalian bahan seperti forklift dan sistem penghantar yang boleh mengakibatkan pelanggaran, jatuh atau kecederaan remuk. Yang keempat adalah peralatan mengangkat seperti pengangkat dan anduh yang boleh gagal jika tidak diselenggara dengan betul, menyebabkan beban terjatuh atau kemalangan. Berikut adalah penilaian risiko kebarangkalian dan keterukan sebarang potensi bahaya yang timbul. Mengikut jadual tertera, komunikasi yang lemah mempunyai kebarangkalian yang mungkin berlaku dan keterukan rendah dan ia menjadikan bahaya mempunyai risiko yang rendah. Bahaya seterusnya, jatuh dari tempat yang tinggi, mempunyai kebarangkalian amat tinggi dan keterukan yang tinggi dan menjadikannya risiko yang tinggi. Dan bahaya yang terakhir adalah bahaya jentera dan peralatan yang mempunyai kebarangkalian yang mungkin berlaku dan keterukan yang sederhana dan menjadikan ia risiko yang sederhana. Mengawal risiko. Yang pertama ialah komunikasi yang lemah. Cara mengawal komunikasi yang lemah ialah menggunakan alat komunikasi seperti radio dua hala. Alatan ini dapat memudahkan dalam komunikasi semasa bekerja. Yang kedua ialah bantuan visual dan papan tanda. Bantuan visual dan papan tanda adalah penting ketika mengendalikan kren. Yang ketiga ialah pemeriksaan alatan komunikasi supaya tidak rosak ketika sedang melakukan pekerjaan. Yang terakhir ialah mengupah ketua komunikasi. Ketua komunikasi bertanggungjawab dalam menguruskan komunikasi ketika operasi kren. Risiko yang kedua ialah jatuh dari tempat tinggi. Cara mengawal risiko jatuh dari tempat tinggi ialah hierarki kawalan, iaitu yang pertama penyingkiran, seperti mengelakkan kerja di tempat yang tinggi sekiranya tidak perlu. Yang kedua ialah penggantian. Jika penyingkiran tidak dapat dibuat, gunakan alatan panjang bagi mengelakkan pekerja dari berada di tempat tinggi.
Yang ketiga ialah kawalan kejuruteraan seperti menggunakan jaring keselamatan untuk mencegah jatuh. Yang keempat ialah kawalan pentadbiran dengan mengadakan prosedur dan polisi seperti mengadakan latihan dan rancangan keselamatan. Yang terakhir ialah memakai PPE yang lengkap sekiranya berlaku kemalangan. Cara kawalan kedua ialah membuat penilaian pada bahaya jatuh dari tempat tinggi. Menjalankan penilaian menyeluruh pada tapak pembinaan untuk mencari tempat yang berisiko tinggi untuk jatuh. Cara kawalan yang ketiga ialah latihan dan pendidikan supaya pekerja mendapatkan latihan agar pekerja dapat mengelakkan diri dari terjatuh dan penggunaan alatan dengan betul. Cara kawalan keempat ialah dengan memasang pagar dan penghadang. Risiko yang terakhir ialah risiko jentera dan peralatan. Kawalan risiko jentera dan peralatan yang pertama ialah mengenal pasti dan mengenal setiap jenis jentera yang digunakan di tapak pembinaan agar tidak berlaku kemalangan. Yang kedua ialah kawalan hierarki. Yang pertama penyingkiran, menggunakan alatan dan jentera yang tidak mendatangkan bahaya kepada pekerja. Yang kedua ialah penggantian, dengan menggantikan alat yang berisiko tinggi untuk cedera dengan alatan yang lebih selamat digunakan. Yang ketiga ialah kawalan kejuruteraan seperti menggunakan kunci keselamatan atau safety lock. Yang terakhir ialah memakai PPE yang lengkap sebagai perlindungan keselamatan yang terakhir sekiranya kemalangan terjadi. Kawalan risiko jentera yang ketiga ialah latihan dan kecekapan dalam menggunakan alat. Setiap pekerja perlu mendapatkan latihan agar penggunaan menjadi cekap dan kemalangan tidak terjadi. Yang terakhir ialah menyelenggara peralatan agar peralatan tidak gagal berfungsi ketika melakukan kerja dan berlaku kemalangan. Penghapusan risiko mungkin dengan menukar kaedah atau proses yang dicadangkan, iaitu komunikasi lemah. Yang pertama, protokol komunikasi piawan. Laksanakan kaedah komunikasi piawan seperti isyarat tangan atau komunikasi radio yang difahamkan secara universal oleh semua. Kaki tangan yang terlibat dalam operasi crane. Yang kedua, peranan dan tanggungjawab yang jelas. Ini termasuk pengendali crane, orang isyarat, pengintip dan pekerja di darat. Setiap orang harus memahami tugas mereka dan saluran komunikasi yang diperlukan untuk operasi yang selamat. Seterusnya, jatuh daripada ketinggian. Yang pertama, pengawal dan sistem pelindungan jatuh. Pasang pagar, jaring keselamatan atau sistem penangkapan jatuh peribadi pada platform kerja bertingkat, kabin crane atau mana-mana kawasan di mana pekerja mungkin berisiko terjatuh. Yang kedua, latihan dan pensijilan yang betul. Menyediakan latihan komprehensif untuk semua kaki tangan yang terlibat dalam operasi crane untuk bekerja di tempat tinggi, termasuk penggunaan peralatan pelindungan jatuh yang betul. Jentera dan peralatan. Yang pertama, penyelenggaraan dan pemeriksaan rutin. Laksanakan jadual penyelenggaraan yang ketat untuk semua jentera dan peralatan crane. Pemeriksaan yang berkala yang dijalankan oleh profesional yang berkelayakan harus mengenal pasti dan membetulkan sebarang kemungkinan kerosakan. Yang kedua, latihan pensijilan operator. Pastikan operator crane menerima latihan komprehensif khususnya untuk peralatan yang mereka kendalikan. Semak jika sesuai kemas kini. Yang pertama, keutamaan adalah untuk melaksanakan program kesihatan pekerja yang merangkumi pendidikan, kesihatan dan pemeriksaan kerap untuk memantau kesejahteraan pekerja. Seterusnya ialah tapak pembinaan cuba menawarkan persekitaran yang selamat dan sihat untuk semua pekerjaan dan kaki tangan dengan menggunakan langkah-langkah ini dan penilaian dan penambahbaikan yang berterusan. Penilaian risiko akan disemak oleh syarikat saya apabila yang pertama, setiap 2 tahun setiap kali berlaku kemalangan atau kecederaan yang disebabkan oleh pendedahan bahaya. Kesimpulan, amalan keselamatan dan kesihatan yang disyorkan di tapak pembinaan adalah untuk menekankan kepentingan kritikan untuk mengutamakan kesejahteraan pekerja dan kejayaan keseluruhan projek pembinaan. Amalan ini bukan sahaja penting untuk mencegah kemalangan dan kecederaan, tetapi juga untuk memastikan kecekapan dan keuntungan usaha pembinaan. Objektif utama mana-mana projek pembinaan hendaklah sentiasa keselamatan dan kesihatan pekerja. Kesimpulannya, melaksanakan amalan yang disyorkan untuk keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan
bukan sekadar kewajipan undang-undang.